kedua-dua pasukan kita pada waktu ini, yang di mana saya nak berikan fokus kepada Jenny QT. Kenapa damage beliau 160,000 lebih? Inilah dia. Adanya Bloodwing, adanya item khas Claw bersama-sama Lightning Transit dan juga Divine Glaive. Macam tadi saya ada cakap, walaupun kena dekat Natsu, tapi Natsu pula tak ada Athena Shield. Sebab itulah Natsu macam tu je, nyawa beliau dikurangkan. Sebaliknya beliau menyiapkan item, tak ada Natsu berunsurkan magical defense. Betul. Itu menyebabkan kenapa Natsu agak sedikit lembut untuk game yang pertama ini daripada segi magical attack. Tapi kalau daripada physical attack memang tak ada masalah. Adanya menyiapkan item seperti Blade Armor dan juga Anti-Cuirass, bersama-sama lagi dengan item sekali ada helmet untuk menambahkan nyawanya dengan lebih tinggi lagi. Tapi semuanya tu tak cukup, kerana lagi tinggi nyawa beliau, lagi tinggi damage yang boleh dikeluarkan oleh Sihir dengan adanya Demon Hunter Sword. Itu yang membolehkan pasukan Homeboy Syndicate utiliskan sepenuhnya semua yang mereka ada. Dan lihat damage dealt, kita tengoklah yang paling tinggi. Dekat 200,000, Jenny QT seorang je. Tak perlu disangka lah yang ni. Tak Semuanya kena, dan setiap kali bila kena kita lihat, satu adalah damage yang tinggi kepada satu individu. Tapi kalau dia berkelompokan, damage tu akan kena kepada beramai-ramai. Jadi sebenarnya damage yang paling tinggi adalah Jenny QT. Dan lagi satu juga apa yang saya nak berkatakan, mobility daripada sebelah MXL X UKM Aero, mereka hanya mengharapkan Muhammad Sumbu saja. Tidak cukup untuk mengejar Jenny QT yang duduk nun jauh di sana. Ya, dan juga kita tengok teamfight participation untuk Jenny QT dan juga Minzal. Ini menandakan bahawa mana-mana je Minzal pergi, mesti Jenny QT pun ada untuk follow upkan dengan skill set beliau. Tapi kita tengok damage taken pula pada waktu ini. Arya yang tertinggi dengan adanya 200,000 menjadi miliknya. Tapi yang lain pun apa kurang hebatnya, Muhammad Sumbul dengan 172,000, Natsu dengan 192,000. Sebabkan semua damage ni kebanyakannya semua daripada Jenny QT je. Betul. Manakala daripada Homeboy Syndicate, adanya Super Chamfort 142,000, Nakano Razil 134,000. Tapi kita tengok bagaimana cara mereka bermain. Super Chamfort terus all in ke bahagian backline. Dan juga untuk Nakano Razin, beliau sustain dengan adanya penggunaan Mortal Coil. Itu membolehkan beliau sustain dengan lebih lama dengan damage reduction yang diberi kepada Mortal Coil skill set itu. Dan memang tak dinafikan lagi lah kalau kita tengok teamfight participation pun masih lagi Minzal dengan mengekalkan 90% ke atas. Damage taken tak adalah banyak mana, 81,000. Tetapi beliau jugalah membawa rakan-rakannya keluar dan juga masuk ke dalam teamfight. Tapi damage kepada turret, agak landslide juga. Di mana Sihir dengan 19,000 damage kepada turret. Jauh beza lah ya. Ya, sememangnya kalau Homeboy Syndicate mereka dapat ke semua turret lah. Tetapi MSL XUKM Aero kalau tak silap saya, mereka hanya dapat turret di semua turret tier 1 saja. Tengah je baru dapat. Yang tengah saja, atas pun tak dapat yang tak dapat. Alamak, tengah bawah dapat lah. Bawah dapat satu je. Bawah dapat satu. Itu pun kalau tak silap saya dengan bantuan daripada Lord. Tapi kita kena tengok balik yang tu lah. Tapi apa pun yang paling penting sekali adalah disebabkan mereka tak banyak dapat turret. Sebabkan itulah damage kepada turret tu pun nampak jauh lah. Ya, dan juga ini membuktikan bahawa untuk pasukan MSL XUK Mero, mereka tak mampu memberikan fokus 100% kepada objektif seperti turret. Tapi kita tengok juga total heal yang mampu dikeluarkan oleh kedua-dua belah pihak, dan tertinggi dekat sini adalah daripada Natsu. Rasanya banyak heal kepada dirinya saja dengan adanya passive rendering sebanyak 106,000 total heal. Tapi anda mesti tertanya, kenapa Matilda yang tak ada heal pun boleh dapat total heal? Ada daripada Favor Room dan juga efek Flask of the Oasis untuk menambahkan lagi jumlah heal yang ada pada Matilda ini. Sebabkan itu jugalah pemain-pemain daripada Homeboy Syndicate boleh sustain dengan lebih lama dalam team fight. Tapi kita tengok juga siapa sebenarnya kunci-kunci pemain yang menjadikan permainan ini menjadi milik mereka. Jadi nampaknya Rich Guy, sebagaimana tadi kita nampak, kalau kita buat perbandingan Beatrix dengan Bruno, Beatrix boleh farm dengan lebih laju lah. Sebab tu dia ada gold per minute yang lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat dari segi damage, Bruno tadi yang mendapat lebih banyak. Tapi antara kesemua tak boleh nafikan lah, Cross pun dah
banyak kali berjelaskan sepanjang kita cast tadi dalam game dan juga di dalam post-stat. Sememangnya Jenny QT dapat jumlah damage yang tertinggi. Tapi selain daripada itu juga kita ada kategori baru. Tapi tak ada baru, dinamakan semula lah kan. Sebelum ni The Forgotten One. Tapi sekarang ni kita namakan sebagai Best Wingman, di mana Minza yang sentiasa cuba pergi ke belakang, dia akan mendapatkan assist yang banyak. Ya, tapi inilah dia MVP untuk game yang pertama. Tidak lain dan tidak bukan Jenny QT. Semestinya dengan KD 2012 tak perlu banyak kill pun, tapi damage yang dikeluarkan oleh beliau mencecah 200,000 damage. Item memang saya dah jelaskan, dan juga kalau kita tengok daripada sudut emblem, berikan fokus juga kepada poking pada waktu ini dengan adanya Rapture dan juga sedikit daripada pergerakan movement speed, dan juga pasti escape skillnya iaitu Flicker dan juga Impure Rage. Kenapa? Sebab Jenny QT boleh poking dengan lebih tinggi daripada awal permainan hinggalah ke akhir permainan. Dan juga kita nak lihat macam mana Jenny QT ni mampu memperolehi MVP dengan adanya highlights yang ditayangkan, dibawakan oleh Hartley. Ya, jadi dimulakan sebenarnya dengan agak 50-50 lah kan. Kita nampak juga MSL XUKM Aero, mereka berjaya untuk mendapatkan banyak turtle. Dan cara mereka dapatkan mudah saja. Mereka target kepada orang-orang tertentu, cuba yang paling penting sekali untuk menghalau Nakano Razin daripada berjaya untuk masuk, dan mereka retry, mereka dapat. Itu adalah boleh dikatakan agak ikut buku. Tetapi ada juga beberapa pergerakan yang kita lihat di skrin ni, di mana MSL UK Aero, mereka seolah-olah cuba untuk masuk ke dalam, mungkin terlalu dalam, ataupun cuba membuat satu flanking, tapi diketahui oleh Homeboy Syndicate, dan dengan itu satu orang jatuh. Bila satu orang jatuh di dalam satu fight untuk Turtle ataupun Lord, dia sebenarnya akan memudahkan Homeboy Syndicate untuk rusuh sahaja. Ya, dan juga satu lagi sebab kenapa MSX UKM Aero mereka tidak mampu untuk mendapatkan kemenangan dalam team fight. Mereka punya power spike tu telah pun dipintas oleh pemain-pemain Homeboy Syndicate, dan antara punca utama mereka daripada MSX UKM Aero tidak memberikan tekanan kepada Macam kita dah ada game yang lama, kita kena ingat nombor ni 27, 87 adakah yang terlama nanti. Tetapi sambil tu kita lihat item terlebih dahulu. ya, yang di mana kalau kita berikan fokus kepada, saya rasa kepada Jenny QT lah ya. Okay, beliau menggunakan Valentina dengan cukup-cukup berkesan, walaupun jarang-jarang sekali kita tengok beliau menggunakan ulti yang dirampasnya, tapi masih lagi dengan base skill set yang ada pada Valentina ini lebih daripada cukup untuk menjatuhkan hero kebal seperti Arya dengan adanya Divine Glaive untuk memecahkan pertahanan yang ada daripada Athena Shield tersebut. Dan juga andai kata kesilapan dilakukan oleh Jenny QT, masih lagi ada Winter Truncheon. Cumanya Minzal sememangnya, selayaknya diberikan kreditnya sepenuhnya, kerana apa, beliau menggunakan Cho dengan cukup cemerlang pada game kali ini. Memang tidak gentar akan kematian yang menggentar kepada dirinya. Dan sekali lagi ingin kita highlightkan juga Natsu dengan Pakito. Apakah sebenarnya job test beliau? Apakah sebenarnya objektif yang Natsu cuba untuk dapatkan dengan penggunaan Pakito ini? Memang damage item fully kat situ, tapi tak diutiliskan sepenuhnya, dan inilah dia damage apa yang dikeluarkan. Boleh kita katakan pada kali ini Ahmad J7 yang menggunakan Cloud dengan cukup berhasil. Teamfight participation sebanyak 63%, tetapi kalau bercakap tentang teamfight participation, Super Champ Fort dengan penggunaan Xbox, memang diri beliau berada paling di hadapan berbanding dengan Minzal, kerana apa, tugas Super Champ Fort adalah untuk menutup semua pintu masuk daripada pemain-pemain UKM Aero bagi masuk ke bahagian ataupun memecahkan bintik pertahanan untuk melepasi ke bahagian backline pada pasukan Homeboy Syndicate. Ya, lagipun bila digunakan Last Insanity memang akan kena pada ramai lah. Dan tadi pun kita nampak Super Chanfort, dia banyak menggalas tugas untuk menghalau Arya. Dan Arya semestinya banyak menerima damage daripada Super Chanfort. Kita tentang damage taken, kita akan lihat damage yang diterima sememangnya satu Roamer, Tank, Minato memang akan banyak di Arya lah. Wah, tapi Super Chanfort dengan Nakano Razin sebenarnya yang lebih sustain damage mereka nak dibandingkan dengan Arya. Yes, memang Arya ada
motivation roar yang boleh digunakan pakai untuk healkan dirinya dan juga rakan-rakan. Tapi itu lagi tidak mencukupi untuk mendapatkan damage yang lebih banyak nak dibandingkan dengan Super Chamfort dan juga Nakano Razi, di mana Super Chamfort beberapa kali beliau punya immortal dah pecah lah, dia punya Filaga Armor dipecahkan oleh pemain-pemain UKM sampai tahap di mana Filaga Armor dia pun nak pecah pun susah untuk Super Chamfort ni. Tapi Nakano Razin macam biasa, typical Fredrin, ada HP yang tebal dengan menyiapkan item-item seperti Sky Glider Helmet lagi untuk menambahkan nyawanya ketika mana tidak menyertai sebarang pertarungan dan sebagainya. Tapi kita nak tengok damage turret siapa sebenarnya lebih tinggi juga pada kali ini. Adakah oleh Ahmad J7 ataupun Sihin? Nampaknya Sihin seperti mana di game yang pertama, beliau mengekalkan damage turret yang tertinggi dengan 35,883. Ya, tapi Ahmad J7 juga kali ini lebih banyak damage to tower sebab kali ini dia lebih aktif untuk membuat speed push dia sendiri. Saya banyak perasan yang dia buat speed push dia dekat bawah tu dan dia tahu okey, kalau tak ada orang akan buat speed push, dialah yang akan buat. Dia yang menggalaskan tugasnya. Tetapi itulah seperti yang kita pun ada bincangkan tadi lah kan, dengan Pakito yang tiadanya damage to tower langsung, bagi saya juga tertanyalah apakah sebenarnya peranan beliau di dalam game ini ataupun job desk dia lah sebenarnya. Saya rasa benda tu mungkin boleh diperhalusi lah untuk persediaan UKM Aero pada pusingan-pusingan yang akan datang. Nah, inilah dia total heal. Memang Arya yang tertinggi dengan 72% kill participation sebanyak 100,000 heal. Agak memeranjatkan juga. Super Chamfort dengan Nakano Razin mempunyai jumlah heal yang kedua tertinggi nak dibandingkan dengan Arya, di mana saya pasti Super Chamfort dapatkan heal beliau dengan adanya Bloodlust Axe dengan penggunaan flamethrower, dan daripada Nakano Razin daripada passive beliau dan sebagainya. Untuk Sihin pun ada sedikit sebanyak heal diberikan kepada dirinya dengan menyiapkan item Wind of Nature dan juga Demon Hunter Sword. Itu sedikit lifesteal diberikan kepada beliau. Muhammad Sumbul memeranjakan, saya ingat mungkin antara yang tertinggi juga daripada sudut total heal, tetapi tidak. Muhammad Sumbul dengan berjumlahkan 48,000 dengan teamfight participation 72,000, sama dengan Arya. Ini menampilkan bahawa untuk Muhammad Sumbul dan juga Arya, kedua-dua mereka memang sentiasa berada dalam teamfight ketika mana rakan-rakan mereka perlukan. Tapi inilah dia, key player Ahmad J7 merangkul 2 slot di situ, Rich Guy dan The Carry, sebanyak 796 gol per minit dan damage yang dikeluarkan 129,000. Ya, tadi pun Ahmad J7 juga dapat Rich Guy memberikan Beatrix. Jadi dia ni dah nampaklah dia punya consistency dia dalam mendapatkan goal per minute sebagai satu goal laner. Tapi selain daripada itu juga best wingman yang sebelum ni dikenali sebagai The Forgotten One ya, adalah Minza, dan dia banyak engage ke belakang, dan cara engage dia ada berbagai. Sama ada dia datang melalui flanking ataupun dia datang dan flicker ke belakang untuk dapatkan Way of the Dragon tu. Dan banyak kali menjadi. Dengan itu assist dia memang cukup banyak. Ya, memang tak dinafikan Chow daripada Mizaz memang yang antara terbaik pada match waktu ini. Tapi mari kita saksikan MVP untuk game yang kedua ini akan diberikan kepada Super Chamfort selaku EXP laner dengan KDA 819, kill participation 81%. Item yang disiapkan adanya item seperti Brute Force Breastplate, Ice Queen Wand, War Axe, diikuti dengan Athena Shield dan juga Immortality. Sememangnya utility ada pada beliau, movement speed ada juga pada dirinya, sustainability tak dinafikan. Daripada War Axe itu lebih daripada cukup apa yang Super Chamfort inginkan. Ditambah lagi dengan Festival of Blood untuk menaikkan lagi spell vamp yang ada pada dirinya, dengan membawa lagi masuk emblem tank, membolehkan Super Chamfort menadah lagi banyak damage daripada pemain-pemain UKM Aero, dan apabila berada dalam situasi yang berbahaya boleh menggunakan flicker untuk meloloskan dirinya. Sewajarlah Super Chamfort diberikan MVP untuk game yang kedua kali ini. Ya, dan kita akan lihat lampu tinggi daripada pertarungan sebelum ni. Highlight. Lampu tinggi highlight lampu tinggi. Bukan high beam. High beam itu cahaya tinggi. Oh, cahaya tinggi. Itu lain. Ini lampu tinggi. Highlight daripada pertarungan tadi yang dibawakan oleh Hotlink, di mana berbeza dengan pusingan yang pertama. Kali ini sebenarnya Homeboy Syndicate mereka mengawal keadaan daripada permulaan. Lihat bagaimana rotasi mereka
ke bawah, ke atas. Ia seolah-olah membuatkan UKM Aero tidak boleh buat rotasi langsung. Ya, dan juga lihat bagaimana untuk Super Chamfort. Beliau memaksa untuk pemain-pemain UKM Aero membazirkan semua skill set ke atas dirinya, tapi masih lagi terselamat untuk meneruskan perjuangan beliau di dalam Land of Dawn. Dan beberapa last Insanity juga melutupkan pemain-pemain yang penting seperti Natsu maupun Kiamat J7 dan juga Apec. Jadi satu gameplay yang saya boleh katakan licik dan juga efektif untuk permainan Homeboy Syndicate bagi game yang kedua ini, di mana beliau memaksa pemain UKM Aero bazirkan skill set semua ke atas dirinya dan juga memaksa untuk UKM Aero melakukan kesilapan dengan melakukan pengejaran ke atas Super Chamfort. Ini menyebabkan beliau mampu untuk melakukan kiting dengan lebih dalam lagi ke arah pemain-pemain UKM Aero dan memaksa Homeboy Syndicate atau rakan-rakannya yang lain untuk menamatkan riwayat bagi pemain pasukan UKM Aero. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu kedudukan. Sitting stairs. Tangga kedudukan yang terkini, di mana MSX UKM Aero tidak berjaya mendapatkan sebarang mata untuk game pertama ni sekelab. Itulah dia. Sememangnya ini adalah format 2 game sahaja. Jadi kalau tak menang dua-dua sememangnya tak dapat apa-apa lah. Tetapi apa pun, masih lagi pusingan yang pertama, Cross. Masih lagi pusingan pertama, banyak lagi pusingan yang akan dimainkan. Dan kita juga akan memperlihatkan bagaimana pasukan-pasukan lain di dalam Challenger Conference akan beraksi. Tetapi semestinya, baru juga pusingan pertama di Affiliate Conference, Homeboy Syndicate duduk di atas. Wow, agak sejuk dekat atas tu untuk pasukan Homeboy Syndicate dengan match win rate 100%. Screenshot selagi boleh screenshot. Bukan selalu ataupun mungkin 100% tu tak kekal lama. Cross tak yakin ke dengan mereka? Saya yakin, tapi mereka kena lebih yakin daripada saya. Oh, okey. Bagus comeback, Cross. So itulah dia tangga kedudukan yang terkini, di mana Homeboy Syndicate memulakan langkah kanan mereka dengan cukup